Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga barisan AJK Masjid Al-Akram dan juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berniat i'tikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung dalam perbincangan mengenai dengan solat witir. Bila sebut tentang solat witir, permasalahan yang pertama, kalau seseorang itu telah melaksanakan witir, kemudian dia nak melaksanakan solat yang lain, apakah hukumnya? Maka di sini yang perkara yang pertama sekali, hukum tidak makruh. Tidak makruh tahajud selepas daripada solat sunat witir. Itu yang telah dinaskan, yang telah ditekskan oleh Imam Ad-Damiri dalam An-Najmul Wahhaj, dalam syarah Minhajut Talibin. Cuma mereka menyatakan tidak disunatkan dilaksanakan secara sengaja. Mana dia sengaja nak buat, itu tak disunatkan. Walaupun tak makruh tapi tak disunatkan. Dalam Bujairimi dalam mensyarahkan kitab Minhaj, dia memberitahu mendahulukan solat witir berbanding solat tahajud, maka hukumnya adalah khilaful aula. Khilaful aula makna bertentangan dengan perkara yang aula, tetapi tidaklah makruh, tidak makruh ataupun tidaklah menjadi apa-apa masalah. Cuma di sana diberi pengecualian bagi orang yang bermusafir. Apabila dia takut tak jaga untuk bangun tahajud, maka dia solat sunat 2 rakaat dengan niat tahajud, seperti mana yang kita akan bincang sebentar lagi. Kemudian perkara yang kedua, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi SAW menyatakan ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir solat malam kamu adalah solat witir. Perintah di sini ij'alu. Nabi perintahkan kepada kita, jadikanlah solat terakhir kamu pada waktu malam solat witir. Perintah di sini bukan bermakna wajib, adalah bermakna diberi pilihan ataupun irsyad. Nabi menunjukkan kepada kita itu yang terbaik dan itu yang disunatkan, bukan wajib dan juga fardu. Dalil mengenai dengan solat tahajud selepas witir, Nabi pun buat. Nabi dah solat witir, kemudian Nabi solat tahajud. Berdasarkan perbuatan Nabi ini, maka hukumnya harus. Dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ij'alu akhir salatikum witran, jadikanlah akhir solat kamu, jadikanlah akhir solat tahajud kamu, akhirnya adalah ditutup dengan witir. Maksud witir adalah ganjil. Sebab sebelum ni solatnya genap 2 rakaat 2 rakaat. Bila akhir, maka witirkan dia, ganjilkan dia. Sebab itu ulama menyatakan awal solat malam, iaitu solat maghrib, dia juga witir. Dipanggil witir awal malam, iaitu solat maghrib. Kalau 5 solat yang kita semayang sehari semalam ini, subuhnya genap 2 rakaat, zuhurnya genap 4 rakaat, asarnya genap 4 rakaat, isyak pun 4 rakaat, maghrib saja yang diganjilkan 3 rakaat. Ulama menyatakan maghrib ini adalah solat awal malam witir, dan akhir malam witir ditutupkan dengan yang kita semayang witir akhir malam. Permulaan malam adalah solat maghrib, akhir malam solat sunat witir. Kemudian kalaulah seseorang itu, yang perkara yang ketiga, seseorang yang semayang witir kemudian dia solat sejurus selepas daripada solat witir, dia solat sunat yang lain, maka ulama menyatakan yang aula, yang afdalnya, yang terbaiknya adalah dia lewatkan sedikit. Lepas witir, kemudian tunggu beberapa minit baru solat sunat yang lain. Ini yang dinaskan oleh Imam Al-Buwaiti.
Apa hikmah dia? Hikmah dia kemungkinan untuk menjaga dari segi zahirnya, iaitu menjadikan witir akhir malam. Dari sudut gambarannya, witir ni akhir malam. Bila mana kita nak buat sembahyang lain selepas witir, sejurus selepas witir, maka kita pisahkan sedikit masa. Sebab selalunya bila orang nak buat witir, buat akhir malam, ataupun dia buat awal malam selepas sembahyang fardu isyak, solat sunat ba'diyah isyak, kemudian solat sunat witir. Kalau dia bangun untuk bangun tahajud, dia witir dulu baru solat tahajud, boleh. Cuma pisahkan sikit beberapa minit selepas solat sunat witir. Tapi yang terbaiknya seperti mana yang Nabi sabdakan, ij'alu akhira salatikum witran bil laili witran, jadikan akhir solat kamu adalah solat witir. Kemudian kita lihat hadis daripada Sauban bin Bujdud, maula hamba Nabi SAW, bekas hamba Nabi SAW. Dia menyatakan, kunna ma'a Rasulillah SAW fi safar, kami pernah bersama dengan Nabi dalam satu perjalanan. Maka Nabi berkata, inna hadha safar juhdun wa saqlun, sesungguhnya safar, perjalanan, permusafiran ini satu kesusahan, satu keberatan. Fa idza autara ahadukum falyarka' rak'atain, bila mana salah seorang di kalangan kamu nak sembahyang, maka dia sembahyanglah 2 rakaat. Fa in istayqadha, maka sekiranya dia jaga pada awal malam sebelum azan subuh, dia boleh buat sembahyang lagi, dia boleh buat witir. Wa illa, kalau dia tak jaga dah sebab letih perjalanan, sedar-sedar azan subuh dah, wa illa kanata lahu, maka 2 rakaat itu yang dia sembahyang sebelum daripada tidur itu dikira sebagai witir. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar menyatakan, pendapat yang rajih di sisi aku mengenai dengan hadis Sauban ini yang kita sebutkan tadi adalah dikhususkan kepada orang yang bermusafir, seperti yang disebutkan oleh Ibn Hibban. Dan ulama menyatakan disamakan hukumnya orang yang sakit ataupun orang yang ada apa-apa masalah yang menghalang dia untuk melaksanakan sesuatu ibadat. Cuma ada kemusykilan di sini, bagaimana sabit dalam Sahih Bukhari bahwasanya Nabi SAW bersabda, idza maradal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'mal muqiman sahihan. Apabila seseorang hamba itu sakit ataupun bermusafir, maka dituliskan baginya seumpama apa yang dia selalu amalkan ketika mana dia bermukim, tidak bermusafir, dan seperti mana ketika dia sihat. Seseorang yang selalu solat sunat duha, contohnya waktu pagi, ketika tidak bermusafir, tiba-tiba pagi tu kena bermusafir jauh atas urusan kerja ataupun urusan-urusan lain, maka dia tak sempat sembahyang duha, maka dapat pahala duha walaupun dia tak buat. Sebab ketika dia tak bermusafir, memang dia konsisten solat sunat duha. Bila mana dia halang dengan satu perkara disebabkan dia bermusafir ataupun sakit, maka tercatat baginya duha setiap hari dia buat, walaupun dia tak buat ketika sakit, walaupun dia tak buat ketika bermusafir. Begitulah juga orang yang mana ketika sihat dia buat, selalu buat, tiba-tiba jatuh sakit ataupun ada urusan lain yang tak dapat dia buat, maka dituliskan baginya pahala solat yang dia selalu buat pada ketika dia sihat ataupun ketika dia tidak bermusafir. Maka di sini, apakah faedahnya mengambil berat dengan gambaran yang disebutkan tadi? Kalau kita dah dapat pahala, kalau kita sakit dah dapat pahala dah solat duha. Kalau kita bermusafir tak perlu solat duha lah, dapat pahala duha sebab ketika tak bermusafir kita buat. Tapi kalaulah ketika bermusafir kita buat juga solat duha, perjalanan malam kita tak sempat buat tahajud sebab naik bas waktu malam, perjalanan mungkin 5-6 jam, tak sempat nak buat solat tahajud, maka kalaulah kita dapat berhenti, bas berhenti dan sempat solat tahajud, itu lebih baik. Kalau tak buat pun dapat pahala tahajud. Jadi di sini Imam Ibn Hajar merungkaikan kemusykilan ini. Dia menyatakan tahsilu ziyadatul ajr bil mubasyarah, iaitu mendapat ekstra pahala dengan sebab dia buat secara
dia walaupun dapat pahala kalau dia tak solat, dia tak solat duha ketika bermusafir, dapat pahala dah. Ketika sakit tak buat solat duha, tak buat solat sunat. Selalunya ketika sihat selalu buat solat sunat qabliyah, ba'diyah, solat sunat rawatib. Tapi bila sakit, demam panas dan sebagainya, tak larat nak buat, dapat pahala tu. Tapi kalau dia buat juga, maka dapat ekstra pahala. Sebab apa? Kerana pergerakan anggota yang kita buat dari sudut dari segi perkataan ataupun perbuatan dalam ibadat itu diambil kira. Seperti mana Nabi menyebutkan man sallal subha jama'atan, siapa yang sembahyang subuh berjemaah kemudian summa qa'ada, dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'a syams, sehinggalah terbit matahari pada waktu pagi. Dia sembahyang subuh berjemaah di masjid, kemudian dia duduk berzikir, baca Quran ataupun apa-apa ibadat yang dia buat, bukan melalui WhatsApp ataupun Facebook, Twitter dan sebagainya, buat ibadat. Sejurus selepas sembahyang fardu subuh, dia buat zikir, baca Quran dan sebagainya, berdoa, sampailah terbit matahari, naik satu gala, satu tombak matahari. Maka Nabi kata diberikan pahala haji dan juga umrah yang sempurna bagi dia. Nabi ulang sebanyak 3 kali, diberikan pahala haji dan umrah yang sempurna. Jadi tuan-tuan boleh dapat pahala haji, umrah sempurna setiap hari, tak perlu pergi Mekah, dengan syarat duduk di masjid sejurus selepas sembahyang fardu subuh bersama dengan imam, duduk berzikir, baca Quran sampailah naik matahari segala. Naik matahari segala bermaksud selepas, bukan waktu syuruk. Tuan-tuan lihat di hadapan ni waktu syuruk. Syuruk bukan waktu untuk solat isyraq ataupun duha. Syuruk tu baru nak terbit matahari, itu waktu yang diharamkan sembahyang. 20 minit selepas daripada itu, walaupun sebelum ni daripada JAKIM 27 minit, tapi telah diubah menjadi 20 minit, telah diawalkan sikit, terutama di negeri Selangor diawalkan sedikit jadi 20 minit. 20 minit sejurus selepas daripada waktu syuruk, maka bermulalah waktu duha dan bermulalah waktu isyraq. Itulah waktu duha dan juga waktu isyraq. Yang mana yang perlu kita buat, duha ataupun isyraq, sebenarnya Nabi kata selepas terbitnya matahari, maka dia solat sunat 2 rakaat. Nabi tak bagi tahu solat sunat apa. Jadi ulama berbeza pendapat. Ada ulama kata itulah duha, ada ulama kata isyraq dulu. Itulah sebenarnya isyraq, kemudian baru boleh buat duha. Tapi apa pun, itulah sebenarnya telah hilang, telah terangkat waktu yang diharamkan untuk solat. Selepas tuan-tuan sembahyang fardu subuh, tidak dibenarkan apa-apa sembahyang sunat. Selepas tuan-tuan sembahyang fardu subuh, sehinggalah 20 minit selepas waktu syuruk, maka bolehlah sembahyang sunat. Cuma bukanlah kita katakan semua sunat tak boleh. Ada sunat-sunat yang boleh tuan-tuan sembahyang qada fardu, selepas subuh boleh juga. Tuan-tuan sembahyang qada sembahyang sunat boleh juga. Tuan-tuan sembahyang sunat tahiyatul masjid boleh juga selepas daripada tuan-tuan dah sembahyang subuh. Walaupun waktu tadi waktu yang diharamkan, tapi ada ketikanya dibenarkan beberapa sembahyang sunat. Sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat tahiyatul masjid, dan juga ada beberapa solat sunat yang lain, tapi dalam jumlah yang sedikit lah. Cuma bila tuan-tuan pergi haji, pergi umrah, dia ada pergerakan dia. Ketika sa'i tu, pergerakan sa'i pun jauh juga, dalam 3-4 km, lebih kurang 7 pusingan, 7 perjalanan tu, 7 kali pusingan daripada Safa Marwah Safa, lebih kurang 3-4 km juga. Jadi setiap tapak tu ada nilai ganjaran dia. Tuan-tuan melaksanakan tawaf ini di mataf di dataran bawah, itu dekat tapi lambat sebab ramai. Tuan-tuan pergi tingkat 2, tingkat 3, pergerakan laju tapi jaraknya jauh. Semua itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap tapak yang kita jalan. Kita bukan sekadar tapak itu diambil kira, dan setiap tapak yang kita jalan selalunya kita akan berzikir, kita akan bertasbih, kita akan baca Quran, dan kita akan berdoa. Semua itu ditulis ganjarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Begitulah kebiasaan qiyam. Orang yang bangun qiyam pada waktu malam, solat malam, tiba-tiba satu kali terlelap dia sebab letih sangat, sebab kepenatan yang teramat sangat, maka tetap akan mendapat pahala tahajud kerana dia dah azam untuk buat, tapi disebabkan keletihan yang teramat sangat pada malam tersebut menyebabkan tak sempat buat tahajud. Telah sabit bahawasanya dalam hadis Allah Subhanahu Wa Taala akan menulis baginya ganjaran solatnya, bahkan tidurnya itu dianggap sebagai sedekah. Ini yang datang daripada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma min imri'in takunu lahu salatun bilailin yaghlabuhu 'alaiha naum illa kutiba lahu ajru salatih wa kana naumuhu 'alaihi sadaqah. Tidak ada seorang yang dia nak solat pada waktu malam tapi mata dia menghalang, iaitu mata dia terlampau mengantuk pada waktu tersebut, dia tertidur. Sama ada tertidur ataupun dia tidur dengan sengaja sebab letih sangat, maka Nabi kata dituliskan baginya ganjaran solatnya dan tidurnya itu dianggap sedekah. Hadis ini riwayat daripada Abu Daud. Hafiz Ibn Abdul Bar menyatakan seseorang akan dibalasi apa yang dia niat. Niat kebaikan ditulis. Niat nak bangun tahajud, tuan-tuan sebelum tidur kena niat bangun tahajud. Bangun tak bangun belakang kita. Yang pentingnya adalah niat tu. Sebab niat itu ditulis pahala kebaikan seperti kita buat walaupun kita tak buat. Cuma kalau buat lebih lagi pahala dia kita dapat. Kemudian masalah yang berikut itu semua adalah satu kelebihan rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini. Niat saja dah dapat pahala. Kemudian masalah yang berikutnya, adakah solat tahajud ataupun solat 2 rakaat qabliyah subuh ini yang mana yang lebih afdal? Maka di sini menjadi khilaf di kalangan ulama, perbezaan pendapat. Pandangan pertama menyatakan solat tahajud itu lebih diberati, kerana qiyamul lail, solat malam ini dia menggantikan solat fardu. Dia menggantikan solat fardu. Fawajaba an yakuna awqat, maka sudah pastilah solat malam menjadi lebih diberati berbanding dengan solat sunat qabliyah subuh yang tidak pernah menggantikan solat fardu sama sekali. Maksudnya dahulunya pada awal-awal Islam, Nabi diwajibkan kepada Nabi solat malam. Solat malam ni wajib bagi Nabi pada awal Islam dahulu. Kemudian lepas tu dimansuhkan kewajipan solat malam kepada Nabi. Jadi bila mana solat fardu dengan solat sunat, fardu lebih afdal walaupun telah dimansuhkan. Itu pandangan pertama. Sebab solat sunat qabliyah subuh ni tak ada yang kata fardu, tak ada ulama kata fardu. Memang dia sunat semenjak dulu sehingga ke hari ini. Di sana ada pandangan kedua menyatakan solat sunat qabliyah subuh itu lebih muakkad, lebih diberati berbanding solat tahajud, dan itulah pendapat Ashabus Syafi'i yang menyatakan perkara tersebut. Sebab apa? Kerana kalau kita lihat, tidak ada solat sunat yang paling Nabi mengambil berat berbanding solat sunat qabliyah subuh. Jadi solat sunat qabliyah subuh ni kalau tuan-tuan tak sempat, buatlah selepas daripada semayang fardu subuh. Semayang fardu subuh, tuan-tuan semayang fardu subuh bersama imam, masuk masjid dah semayang fardu subuh. Tuan-tuan jangan semayang solat sunat qabliyah subuh, hukumnya makruh. Sebab Nabi kata idza uqimatis solah, bila diiqamatkan solat maka fala solata lahu, tak ada apa-apa solat melainkan solat fardu illa al-maktubah, solat fardu. Solat lain tak dibenarkan apa-apa solat. Kalau solat hukumnya makruh. Jadi tuan-tuan boleh semayang sunat qabliyah subuh, buat lepas semayang fardu subuh. Tuan-tuan pergi belakang semayang 2 rakaat. Niat qabliyah subuh adaan tunai kerana Allah Ta'ala. Sebab solat sunat qabliyah subuh ni waktu dia panjang. Selepas bermula azan subuh sampailah waktu syuruk. Itu solat sunat qabliyah subuh. Cuma tuan-tuan niat qabliyah lah, jangan niat ba'diyah walaupun tuan-tuan buat selepas semayang fardu subuh. Cuma kalau tuan-tuan berada di Malaysia, kita jarang orang buat selepas subuh. Tapi sebenarnya solat sunat qabliyah subuh ni yang Nabi paling berati, Nabi paling
mengambil berat. Jadi tuan-tuan tak sempat semayang, semayanglah 2 rakaat selepas fardu subuh. Kalau tuan-tuan malu semayang masjid, semayang kat rumah. Sebab orang-orang tua kita ni kadang-kadang dia pantang solat sunat selepas subuh. Sebab dia kata tak ada solat sunat selepas subuh. Kita pun tak tahu orang tu semayang apa. Saya pernah pergi ke mana Melaka. Saya solat sunat qabliyah subuh. Ada pakcik tua panggil saya. Dia kata, "Dek, tak ada solat sunat selepas subuh." Baik. Kita tak solat sunat selepas subuh. Kita niat qabliyah subuh, kita buat selepas subuh. Dia tak tahu kita niat apa. Kalau tuan-tuan pergi di negara-negara bangsa yang macam-macam bangsa, ada Arab, ada macam-macam jenis ada. Tuan-tuan lihat, mereka yang sebab bangsa-bangsa selain bangsa Melayu ni, kadang-kadang dia suka semayang lambat subuh ni, semayang subuh lambat, terutama dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia lambatkan sikit semayang subuh. Sebab tu kalau kita tengok dalam mazhab Hanafi, dia iqamat solat subuh ni lambat. Lambat setengah jam, kadang lebih setengah jam baru semayang fardu subuh. Nak bagi peluang lah supaya orang semua dapat datang berjemaah semayang fardu subuh. Jadi bila solat fardu subuh, tuan-tuan lihat Arab, mereka ni semayang, lepas semayang fardu subuh Imam beri salam terus bangun. Kadang-kadang wirid sikit terus bangun solat sunat qabliyah subuh. Sebab mereka tak sempat solat sunat qabliyah subuh sebelum daripada azan subuh. Jadi tuan-tuan sembahyang solat sunat qabliyah subuh selepas daripada azan subuh, hukumnya masih lagi dikira tunai, bukan qada. Qada selepas daripada waktu syuruk qada. Kemudian solat sunat qabliyah subuh tuan-tuan buat selepas daripada azan subuh, selepas daripada solat fardu subuh, tuan-tuan buat sengaja pun tak apa. Tuan-tuan datang awal, tengok jarum saat iqamat ni ada 15 minit, 10 minit lagi, boleh saja nak semayang solat sunat qabliyah subuh. Tapi tuan-tuan malas nak buat lepas semayang fardu subuh, sengaja dilambatkan, boleh. Tapi dia jatuh kepada mafdul, iaitu tidak afdal. Yang afdal, sunat afdal adalah sebelum semayang fardu subuh. Kalau tuan-tuan buat selepas semayang fardu subuh, masih lagi sunat, tetapi dia dipanggil mafdul, tidak afdal. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah disunatkan selepas semayang witir solat sunat 2 rakaat duduk ataupun tidak? Ini berdasarkan seperti mana Imam Al-Mahamili dalam kitab Al-Luba, dia menyatakan disunatkan selepas witir 2 rakaat semayang duduk bersila. Baca pada rakaat pertama selepas Al-Fatihah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Rakaat yang kedua selepas Al-Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian bila mana dia rukuk, maka dia rukuk, kemudian bila dia sujud seperti biasa, iaitu rukuk dan sujud solat duduk. Di kalangan ulama yang menjelaskan sunatnya 2 rakaat duduk selepas solat witir, ini di kalangan ulama Syafi'i, iaitu Imam Tajuddin Ibn al-Farqah, Imam At-Tabari, dan juga sebahagian ulama mutaakhirin. Mereka menyatakan disunatkan solat duduk 2 rakaat selepas mana sembahyang witir. Ini berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, lamma asanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadha al-lahmu, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berusia agak tua, bila Nabi umur dah meningkat agak tua, warga emas lah, wa akhadha al-lahm, pada ketika itu badan agak berisi, salla 7 rakaat, Nabi semayang 7 rakaat, la yaq'udu illa fi akhirihinna, Nabi tak duduk semayang melainkan semayang yang terakhir itu Nabi duduk. Wa salla raka'atain, kemudian Nabi semayang 2 rakaat dalam keadaan duduk selepas Nabi beri salam. Maknanya Nabi semayang solat sunat last kali 2 rakaat, Nabi solat duduk. Hadis Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha mengenai dengan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah katakan, yusalli 13 raka'atan,
Nabi selalu sembahyang 13 rakaat. Nabi sembahyang 8 rakaat, kemudian Nabi buat witir 3 rakaat jadi 11 rakaat. Summa yusalli rakaatan, kemudian Nabi solat sunat 2 rakaat duduk. 13 rakaat semua. Fa idza arada an yarka, kemudian Aisyah kata bila mana Nabi nak rukuk, Nabi bangun. Ketika qiyam tu Nabi duduk. Ketika qiyam, ketika rukuk Nabi bangun, rukuk seperti biasa. Wa yusalli raka'atain ba'da nida' wal iqamah. Kemudian Nabi solat 2 rakaat di antara azan dan juga iqamah, solat sunat qabliyah subuh. Jadi di sini untuk pengetahuan tuan-tuan juga perempuan rahimahumullah taala, berdasarkan 2 hadis daripada Aisyah dan juga dari dua daripada Aisyah, iaitu Nabi solat duduk 2 rakaat di akhir malam, di akhir malam menutup solat sunat yang lain. Cuma di sini berdasarkan riwayat yang kedua daripada Aisyah, Nabi sembahyang 2 rakaat duduk, kemudian bila Nabi nak rukuk, Nabi akan bangun dan rukuk seperti biasa. Ketika qiyam dia Nabi duduk. Baik. Cuma kalau tuan-tuan lihat daripada Anas bin Malik, ada satu riwayat daripada Anas bin Malik. Dia kata kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutir bi 9 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam witir 9 rakaat. Falamma asanna wa saqala, apabila mana Nabi dah berumur, Nabi agak berat sikit, agak keletihan. Autara bi 7. Selalu Nabi sembahyang 9. Kemudian bila dah Nabi berumur, Nabi kurangkan jadi 7 rakaat. Wa shalla raka'atain wa huwa jalis. Kemudian Nabi solat 2 rakaat ketika dalam keadaan Nabi duduk. Nabi baca pada rakaat yang pertama Ar-Rahman dan juga Al-Waqi'ah. Rakaat pertama Ar-Rahman dan juga rakaat yang kedua Al-Waqi'ah. Nabi sembahyang duduk, sebab Ar-Rahman tu dalam selai semuka juga. Al-Waqi'ah pun lebih kurang selai semuka juga. Jadi panjang. Jadi Nabi duduk sembahyang. Ketika rukuk Nabi bangun. Ini Imam Al-Auza'i dan juga Imam Ahmad, mereka berpegang dengan zahir hadis. Mereka mengharuskan 2 rakaat selepas witir sembahyang dalam keadaan duduk. Cuma Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan la af'aluhu wa la amna' man fa'alahu. Aku tak buat solat sunat duduk 2 rakaat di akhir malam menutup segala solat, tetapi aku tak melarang orang yang melaksanakannya. Walaupun Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik mengingkari perkara ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i mengingkari perkara ini, mengingkari orang yang beriktikad hukumnya sunat. Dia menyatakan dalam kitab Majmu' Imam Nawawi, dia kata innahu minal bid'ah al-munkarah. Ini adalah daripada perkara bid'ah yang mungkar. Dan dalam kitab Al-Ubab dinyatakan disunatkan dia tidak buat solat sunat, apa-apa solat sunat selepas witir. Jadi Imam Nawawi menyatakan solat sunat duduk yang Nabi buat di akhir malam menutup segala solat sunat, seperti mana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, seperti mana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan 2 hadis daripada dia tadi. Maka Imam An-Nawawi menyatakan siapa yang menganggap perkara ini sunat, maka hukumnya adalah bid'ah munkarah. Apa bid'ah munkarah? Bid'ah yang berat. Sekiranya dikatakan sesungguhnya sabit daripada Nabi perbuatan tersebut, bukankah hadis yang kita sebut tadi Nabi buat? Mengapakah Imam Nawawi menyatakan tak sunat? Imam Nawawi menyatakan as-shawab, yang tepatnya, inna hataini raka'ataini fa'alahuma sallallahu alaihi wasallam ba'da al-witri jalisan li bayanil jawaz, iaitu 2 rakaat solat yang Nabi buat duduk di akhir selepas semua solat sunat, itu menunjukkan sebagai bayan al-jawaz, menunjukkan hukumnya harus. Nabi tak berterusan buat perkara ni. Sekali-sekala Nabi buat nak menyatakan hukumnya adalah harus dan boleh solat sunat selepas witir. Itu je Nabi nak bagi tahu. Tapi Nabi tak buat selalu. Mungkin Nabi buat sekali ataupun 2 kali ataupun beberapa kali. Jadi janganlah kita tertipu dengan tersalah faham
makna daripada perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, iaitu kana yusalli, Nabi selalu sembahyang. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, dia perkataan kana yusalli, kana tu dipanggil past tense, iaitu fi'il madhi. Yusalli adalah present tense, iaitu fi'il mudhari'. Bila berlaku kana yusalli past tense present tense, itu maksudnya membawa makna, dipanggil term dalam bahasa Arab dipanggil sebagai madhi istimrari, bermaksud selalu Nabi buat. Itulah pendapat kebanyakan ulama usul dan juga pendapat ulama-ulama muhaqqiqun, iaitu lafaz kana menunjukkan maknanya selalu. Cuma pendapat majoriti di kalangan ulama dan juga muhaqqiqun di kalangan ulama-ulama usul menyatakan lafaz kana ini dia tidak mesti membawa makna berulang kali dan tak bermaksud maknanya selalu. Hanya dia membawa maksud past tense, perkara yang telah berlaku walaupun sekali. Sekiranya ada dalil yang menunjukkan maknanya berulang, barulah maknanya berulang. Mana kalau ada dalil-dalil yang lain yang Nabi selalu buat, beberapa kali Nabi buat, maka maknanya Nabi buat banyak kali. Tapi kalau menggunakan perkataan kana yusalli, Nabi selalu semayang, dalam kana yusalli terjemahan literal Nabi selalu semayang, tapi sebenarnya mengikut majoriti dan juga muhaqqiqun di kalangan ulama usul menyatakan tidak membawa maksud selalu, melainkan ada dalil yang lain menyatakan Nabi selalu buat, barulah kita katakan itu selalu Nabi buat. Imam An-Nawawi mentakwilkan hadis 2 rakaat selepas Nabi solat witir, Nabi solat 2 rakaat duduk. Imam An-Nawawi menyatakan riwayat-riwayat yang masyhur yang menjelaskan bahawasanya akhir solat malam Nabi adalah solat witir. Akhir solat malam Nabi adalah solat witir. Kadang-kadang diberi pengecualian, iaitu tidak disunatkan tidak disunatkan solat sunat selepas witir, tak disunatkan solat sunat selepas witir. Cuma diberi pengecualian untuk orang bermusafir, seperti mana yang disebut oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, iaitu Nabi perintahkan solat sunat 2 rakaat selepas witir untuk orang yang bermusafir kerana takut-takut dia tidak jaga untuk solat tahajud. Jadi maksudnya Nabi perintahkan solat sunat 2 rakaat lepas witir. Sebab apa? Kalau kamu bangun awal, kamu solat sunat tahajud. Kalau tak bangun, maka dikira 2 rakaat tu dikira tahajud lah. Sebab kamu letih kerana perjalanan yang jauh, seperti mana yang disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban. Jadi di sini untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa kita boleh mengambil pengajaran di sini, iaitu kita lihat riwayat-riwayat yang masyhur yang menyatakan solat akhir malam Nabi adalah witir. Ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Nabi perintahkan kepada kita, jadikan akhir solat malam kamu adalah solat witir. Sama juga seperti mana solat sunat ba'diyah isya. Solat sunat ba'diyah isya ni selalu saya terima soalan, iaitu 2 rakaat 4 rakaat. Dalam hadis yang sahih, yang tidak ada sangkalan di kalangan ulama, solat sunat ba'diyah isya ini adalah 2 rakaat. Kalau tuan-tuan nak buat 4 rakaat, riwayat ada tapi tak kuat lah. Riwayat ada tapi tidak kuat. Jadi kalau tanya kepada saya, kita ambil riwayat yang kuat, 2 rakaat ba'diyah isya. Nak buat 4 rakaat, pendapat peribadi saya, kita buat solat witir banyak-banyak. Sebab witir sampai 11 rakaat. Kita buat solat sunat ba'diyah isya 2 rakaat berdasarkan hadis yang sahih. Kemudian kita buat solat witir. Mungkin sebelum ni kita buat 3 rakaat, kita ekstrakan lagi, tambah lagi sampai 5 rakaat, 7 rakaat. Tapi kalau tuan-tuan nak buat juga 4 rakaat, buatlah. Sebab berdasarkan hadis yang lain yang tidak kuat. Tapi hadis yang sahih yang kuatnya adalah 2 rakaat ba'diyah isya. Kemudian selalu berlaku bila mana bulan Ramadan akan berlaku pertembungan antara solat jemaah witir pada awal malam selepas solat tarawih
ataupun kita nak sembahyang sorang-sorang witir di akhir malam. Di akhir malam. Maksud akhir malam, kita bangun awal pukul 5 pagi lepas sahur, mandi-mandi, ambil wuduk, sembahyang witir. Tak buat sembahyang bersama dengan imam. Yang mana yang afdal? Maka di sini Imam Syihab Ar-Ramli menyatakan mengenai solat witir pada bulan Ramadan secara berjemaah, dia sempurnakannya selepas dia sempurnakan solat witir selepas tahajudnya. Al-afdal, yang afdalnya adalah takhirkan kesemuanya sekali. Semua dia takhirkan, makna dia lewatkan. Maksudnya witir dia tak buat bersama dengan imam, tetapi dia buat di akhir malam sorang-sorang walaupun tak berjemaah. Ini pendapat Syihab Ar-Ramli dalam mazhab Syafi'i. Sesungguhnya mereka menyatakan orang yang mana dia nak buat tahajud, dia tak perlu buat witir, dia belum buat witir, dia tak perlu buat witir berjemaah bersama dengan imam, bahkan dia lewatkan witir sehingga akhir malam walaupun sembahyang tidak berjemaah secara berseorangan. Imam Az-Ziyadi menyatakan kalaulah berlaku kontradiksi, iaitu berlaku pertembungan antara witir secara berjemaah di awal malam selepas solat tarawih ataupun di akhir malam kita balik rumah sembahyang tahajud kemudian buat witir secara seorang, yang mana yang didahulukan, yang mana yang afdal? Ulama kata quddima at-ta'khir, iaitu lewatkan witir, letakkan witir di akhir malam walaupun sembahyang berseorangan, tak secara berjemaah, itu lebih afdal. Masalah ini sebenarnya banyak berlaku, dan juga sebahagian di kalangan ulama mereka menyangkakan jemaah itu lebih afdal. Sebab sembahyang berjemaah witir hanya disunatkan pada bulan Ramadan saja. Witir ini disunatkan jemaah hanya pada bulan Ramadan. Jadi sebahagian ulama menyangkakan sudah pastilah witir secara berjemaah bersama dengan imam lebih afdal berbanding witir secara berseorangan di rumah. Imam Al-Halabi menyatakan tidaklah dikatakan sembahyang sebahagian awal malam, sebahagian malam kita solat witir, kemudian sembahyang witir bersama dengan imam juga, kemudian akhir malam kita buat witir lagi. Ada yang mengatakan begitu. Jadi di sini ada beberapa kemusykilan sebenarnya. Perkara yang pertama sekali, menjadi satu kemusykilan orang yang melakukan witir secara jamaah lebih aula berbanding orang yang melewatkan witir di akhir malam bila mana dia sembahyang berseorangan. Apa yang muskilnya, iaitu dia tidak meraihkan hadis daripada Abdullah bin Umar, iaitu Nabi SAW bersabda, ij'alu akhir salatikum bil laili witran, jadikan akhir solat malam kamu itu witir. Sekiranya dia nak solat bersama dengan mereka, nak solat juga malam, nak solat juga witir ni bersama dengan jemaah pada waktu malam selepas tarawih, maka ada ulama menyatakan dia niat sebagai solat sunat mutlak, sama ada dia imam ataupun makmum. Sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah ini saya ada pendapat yang tersendiri dalam masalah ini. Tuan-tuan sembahyang witir, sembahyang tarawih bersama dengan imam. Tapi tuan-tuan bila mana sebut tentang tak sembahyang witir bersama dengan imam, tuan-tuan tak akan dapat ganjaran dalam satu hadis siapa yang qiyam bersama dengan imam daripada awal sehingga ke akhir, seolah-olah dia menghidupkan sepanjang malam. Sebab tuan-tuan sembahyang tarawih je bersama imam, tak sembahyang witir sekali dengan imam. Jadi tuan-tuan ambil separuh je. Jadi tak dapat kelebihan hadis tu. Kemudian dalam masalah solat witir ni, tuan-tuan ikut je imam sebenarnya. Saya tak apa setuju dengan pendapat ini. Sebenarnya kita sembahyang je bersama dengan imam. Imam solat tarawih 8 rakaat, kita pun 8 juga. Imam buat 20 rakaat, kita buat 20 rakaat. Imam buat witir, kita buat witir. Berapa rakaat imam buat witir? 3 rakaat kita buat 3. 5 rakaat kita buat 5. 7 rakaat kita buat 7. Sebab saya biasa jadi imam tarawih di Sungai Durian di Kedah. Saya biasa jadi imam tarawih dan baca 30 juzuk. 30 juzuk dalam sembahyang. Dan kalau soh dia agak panjang. Yang lebih kurang masjid ni. Jadi soh dia panjang. Bila panjang,
lebih kurang 3 soft semayang, dan 3 soft tu tak berganjak. Walaupun umur apa yang diberitahu kepada saya, ada seorang pakcik tu umur 90 tak berganjak. Sebab antara solat satu malam tu kita tidak ada selawat di antara 2 solat tarawih. Sebab qiyam kita panjang. Saya baca lambat sikit. Jadi sembahyang ini tarawih berserta dengan witir, start dalam kita kata start 8.30, habisnya 10.45 atau pukul 11. Itu pun kalau dia buat, kadang-kadang dia buat step by step. Minggu yang pertama kita buat witir 3 rakaat, masuk minggu kedua 5 rakaat, minggu yang ketiga 7 rakaat, minggu yang last kali 9 rakaat. Tak ada seorang pun berganjak. Dan saya tengok dekat belakang, saya perhatikan tak ada yang berganjak. Mana orang kampung tersebut memang setia. Kalau tuan-tuan tak percaya, saya rasalah kalau saya baca panjang lagi lah, 11 suku pun orang tunggu juga. Kalau habis 11 suku betul orang tunggu. Jadi saya nak berikan gambaran, iaitu sekiranya berapa rakaatnya imam saja kita ikut je. Kita ikut saja. Imam sembahyang 3 rakaat, dan penting daripada awal sehingga habis kita ikut imam. Kemungkinanlah kawasan tu kawasan kampung. Jadi kawasan kampung ni yang mereka kerja pun kerja bendang macam tu je lah. Jadi mereka tak terikat dengan waktu. Kita duduk kawasan bandar, tuan-tuan kena tahulah, bila kita sembahyang tarawih lambat, esok orang nak masuk kerja. Jadi itu perbezaan dia. Berkemungkinan itu perbezaan lah. Kemudian dia ada beberapa pilihan. Tuan-tuan ikut saja imam. Sembahyang witir. Sebenarnya sembahyang witir ini ada perbezaan antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Dua-dua pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan dah buat witir bersama dengan imam, habislah witir. Kemudian esok tuan-tuan nak bangun, nak buat witir lagi. Walaupun tuan-tuan dah buat tahajud semua, kemudian nak buat lagi witir, boleh buat dalam jumlah yang genap. Sebab Imam Ramli menyatakan, bila mana kita dah buat witir, kita boleh dah buat witir 3 rakaat dah ganjil, masih boleh lagi untuk kita genapkan sampai 11 rakaat. Walaupun Imam Ibn Hajar tak setuju perkara ni, tak apa. Ataupun cara yang kedua, tuan-tuan imam solat witir 3 rakaat, tuan-tuan tambah 1 rakaat lagi, genapkan. Imam semayang witir 1 rakaat, tuan-tuan niat 2 rakaat, imam beri salam, tuan-tuan tambah lagi. Kemudian esok tuan-tuan buatlah ganjil 1 rakaat. Jadi pelbagai cara boleh untuk kita buatlah sebenarnya untuk solat malam ni. Saya kira sekadar itu dulu perkongsian saya pada malam ini. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.